Putus putus kali ketiga kan. Minta maaf lah. Baik. Jadi Al-Walid mengakui kekuatan dan kemurnian dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Walid mengatakan dakwah Nabi Muhammad ini sangat sedap didengar, akarnya semerbak harum dan rantingnya berbuah lebat. Dan ini serupa dengan apa yang dibicarakan oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengatakan kalimah thayyibah ajaran Islam itu seperti pohon yang baik. Seperti pohon yang baik. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah pun mengatakan sedemikian. Ajaran Muhammad ini akarnya semerbak harum, rantingnya berbuah lebat. Kita nak tuduh yang dibawa oleh Muhammad ini busuk ataupun jahat, memang tidak dinafikan. Agak sukar untuk kita buat tuduhan-tuduhan seperti itu. Tetapi cadangan yang paling hampir ialah kamu mengatakan dia sebagai seorang ahli sihir. Jadi Al-Walid dia menapis cadangan-cadangan pandangan daripada ahli mesyuarat dia. Dia katakan dari cadangan-cadangan yang kamu kemukakan tadi, yang paling tepat, yang paling hampir dengan tabiat dakwah Muhammad ini adalah kalau kita tuduh dia ni sebagai ahli sihir. Sebab apa? Mudah untuk kita katakan orang yang tertawan dengan dakwah dia sebagai terkena sihir. Terkena sihir kerana dia sangat menambat, dia sangat memukau. Sesiapa yang bertemu dengan dia akan terpukau seakan-akan kena sihir. Jadi betapa dakwah Nabi Muhammad ini ada nilai tertarik, nilai yang menyebabkan orang sangat tertarik sampai dakwah Nabi ni dituduh sebagai sihir. Dituduh sebagai sihir. Jadi berbeza. Kadang-kadang kalau kita nak berdakwah, akhlak kita tak jaga, kemudian hujah kita lintang pukang kan. Kemudian orang menjauhkan diri daripada kita. Bila orang jauhkan diri daripada kita, kita pun kata tu tak dapat hidayah lagi. Sedangkan kita tidak mencukupi modal-modal utama dalam berdakwah, iaitu akhlak dan hujjah. Akhlak dan hujjah. Jadi akhir sekali Al-Walid bin Al-Mughirah dia berfikir, dia mengatakan kita tuduh Muhammad ni sebagai tukang sihir lah senang. Kita tuduh sebagai tukang sihir. Jadi situasi yang dialami oleh Al-Walid bin Mughirah beserta dengan kawan-kawan dia itulah yang Allah ulas di dalam surah Al-Muddathir. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Jadi Allah mengulas perilaku Al-Walid bin Al-Mughirah yang bermusyarat untuk membenamkan dakwah Nabi. Allah katakan kerana sesungguhnya dia telah memikirkan dan mereka-reka, mencipta-cipta alasan. Innahu fakkara wa qaddar. Dan ayat ini sekaligus menggambarkan kepada kita dakwah Nabi di fasa awal itu membabitkan perang pemikiran. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berfikir, si Al-Walid itu dia berfikir bagaimana untuk mensabotaj dan untuk melemparkan tuduhan-tuduhan palsu kepada dakwah Nabi SAW. Maka binasalah dia hendaknya. Bagaimana dia berani untuk mereka-reka sedemikian, membuat-buat fitnah. Kemudian dia merenung, dia berfikir, betul ke yang kita nak tuduh ini? Kemudian dia fikir banyak kali lagi.
jalan-jalan untuk mencaci, untuk menggagalkan dakwah Al-Quran. Setelah itu dia bermasam muka serta dia bertambah masam. Jadi Allah menggambarkan keadaan musyrikin Quraisy ketika itu bingung, bengang, marah, kemudian tercari-cari jalan yang paling efektif untuk memburukkan reputasi dakwah Nabi SAW. Jadi keadaan mereka ketika itu adalah keadaan yang tertekan. Jadi selalunya dalam sirah kita menggambarkan bahawasanya Nabi dan orang Islam sahaja yang macam tertekan. Tetapi sebenarnya di pihak syaitan, di pihak musyrikin pun mereka mengalami tekanan yang lebih kurang sama. Jadi disebabkan itu ada dalam ayat Al-Quran Allah katakan kalau kamu sakit mereka pun sakit, kan. Bezanya adalah saham yang dicarum di akhirat, adakah saham akhirat, saham syurga ataupun saham neraka. Kemudian dia berpaling dari kebenaran, lalu berlaku sombong angkuh serta dia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahlinya. Jadi mereka membuat satu keputusan, kita tuduh Muhammad ini sebagai ahli sihir dan kita katakan bahawasanya Al-Quran yang dibawa dia belajar daripada pendeta mana. Dia belajar daripada pendeta mana, daripada rekaan entah siapa-siapa. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Jadi kalau kita lihat selari dengan hadis Nabi SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, keegoan itu menolak kebenaran dan mempelecehkan manusia. Kalau kita lihat dalam perakuan Al-Walid bin Al-Mughirah tadi, dia sendiri mengaku bahawasanya ajaran Muhammad itu adalah ajaran yang baik, ajaran yang mempesona, tapi disebabkan ego, kalaulah mereka bersetuju dengan ajaran Nabi Muhammad, sudah pastilah kepentingan-kepentingan hidup mereka akan tergadai. Lantas mereka sanggup untuk menyembunyikan kebenaran dan mencipta-cipta alasan untuk menjustifikasikan kononnya ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang menyeleweng. Baik. Jadi setelah mereka bersetuju, maka sepakatlah dalam polisi musyrikin Quraisy untuk memburukkan peribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ada satu jenis falasi itu dipanggil sebagai poisoning the well, iaitu apa-apa yang datang daripada Muhammad itu tak betul. Maka disebabkan itu dalam ayat-ayat Al-Quran menggambarkan musuh-musuh Islam apabila mendengar hujah-hujah yang benar daripada para Nabi dan Rasul, mereka sanggup untuk menutup telinga. Mereka tak sanggup dengar kebenaran. Mereka tak sanggup. Walhal secara separa sedar mereka tahu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang boleh menawan akal fikiran mereka. Jadi disebabkan itu mereka sanggup tutupkan telinga, dan mereka menuduh yang keluar daripada mulut Nabi dan Rasul itu sebagai sihir, yang memukau. Baik. Jadi seterusnya Syekh Mubarakfuri menyenaraikan cara bagaimana mereka menentang dakwah Nabi SAW. Baik, yang pertama mengejek, mempelekeh, memperolok-olok, mendusta dan mentertawakan. Tujuan mereka berbuat demikian adalah untuk memalukan orang-orang Islam serta melemahkan semangat mereka. Mereka menuduhnya sebagai orang gila, sebagai ahli sihir. Itu tuduhan-tuduhan sampingan. Dan mereka menyebarkan perasaan benci dan dendam serta meluap-luap terhadap Nabi Muhammad SAW, sehinggalah orang-orang Arab yang datang daripada luar turut benci dengan Nabi SAW dalam keadaan mereka tidak tahu sebenarnya apa yang dilawan. Apabila Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang lemah, maka mereka akan mengejek dan mengatakan, itu ke
kawan-kawan Muhammad. Jadi memang tabiat ajaran yang benar, tabiat ajaran yang benar, begitu juga pengikut para nabi dan rasul, pengikut-pengikut awal adalah di kalangan orang-orang lemah, di kalangan du'afa, di kalangan orang-orang lemah. Dan sebab apa begitu? Kerana orang-orang lemah ini adalah orang-orang yang tidak berapa banyak kepentingan hidupnya, dan secara logik manusia yang tidak memiliki kepentingan hidup yang banyak, dia mudah untuk mengikuti jalan yang benar. Dia mudah untuk mengikuti jalan yang benar. Berbeza dengan orang yang terpaksa jaga pelbagai kepentingan, kalaulah kebenaran itu bercanggah dengan kepentingannya, selalunya manusia akan memilih kepentingannya lebih daripada kebenaran. Maka nama-nama yang selalu menjadi bahan ejekan musyrikin Quraisy, nama seperti Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum, Abdullah bin Mas'ud, siapa lagi, beberapa orang yang lemah, Ammar, kan. Nama-nama itu merupakan nama sahabat-sahabat yang kalau kita guna bahasa hari ini, kastanya rendah dalam sistem sosial masyarakat Quraisy. Maka disebabkan itu terdapat beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan Nabi SAW ketika Nabi nak meneroka peluang-peluang dakwah. Musyrikin Quraisy memberi syarat kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu boleh bercakap dengan kami, boleh berdakwah dengan kami dengan syarat kamu kena tinggalkan kawan-kawan kamu yang cikai itu, yang tidak ada standard itu. Jadi nama-nama yang disebutkan tadilah. Jadi kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 3 ayat Al-Quran yang mengingatkan Nabi SAW supaya jangan mengesampingkan para sahabat yang sudah pasti beriman semata-mata untuk meneroka peluang-peluang dakwah yang baru. Jadi mereka memang suka mentertawakan, dan ini merupakan tabiat golongan-golongan yang sesat, iaitu suka ketawa, suka ngejek, suka troll, kan. Jadi sebab itu kalau hari ini ada orang yang berdakwah secara troll ke apa, kan, suka sahaja untuk kita minta tunjukkan satu contoh, Nabi pernah troll orang, kan. Nabi pernah troll orang. Setakat yang kita tengok sirah Nabi ataupun sejarah para Nabi dan Rasul, yang jadi mangsa troll itu adalah para Nabi dan Rasul. Sebaliknya mereka tidak mentroll orang, dan mereka fokus dan objektif dalam berdakwah. Baik, perilaku musyrikin Quraisy ini turut diulas oleh Allah di dalam surah Al-Mutaffifin. Allah katakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kan, mereka itu yang melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka suka yadhakun, mereka suka mentertawakan orang-orang beriman. Jadi Nabi dan para sahabat seringkali menjadi bahan ketawa. Orang suka troll dia, orang suka ketawakan dia. Dan kalau kita gunakan bahasa yang canggih sikit, mereka mentertawakan Nabi itu atas alasan-alasan falasi. Muhammad itu siapa, kan? Pengikut dia adalah pengikut yang tak ada standard, tak ada kelas. Kalaulah Muhammad itu betul, sudah pasti Muhammad ada harta benda yang banyak, kan? Seruan Muhammad itu sangat menawan sebab dia main sihir tu. Jadi yang tertarik dengan dakwaan-dakwaan tersebut adalah di kalangan yang pertama orang yang rendah moralnya, dan yang kedua orang yang tidak menggunakan daya intelektualnya dengan betul. Jadi ini merupakan tabiat penentangan terhadap dakwah sejak daripada dulu sehingga pada hari ini. Kemudian wa idza maru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang beriman melalui mereka, melintasi mereka, mereka mengerling, memejam, celikkan mata sesama sendiri. Jadi asyik
kena cemuh, kena perli, kena pandang sinis, kena pandang slack kan. Jadi bila Nabi ataupun para sahabat lalu dengan orang-orang Quraisy yang musyrikin ini, yang musyrikin buat isyarat mata. Tu tengok tu. Tengok tu orang tak guna kan. Tengok orang sesat kan. Tengok tu orang yang tinggalkan ajaran nenek moyang. Dia main ejekan seperti itu. Kan? Jadi kalau kita bayangkan dalam keadaan tersebut, para sahabat nak membela diri pun agak susah juga kan. Sebab atas dakwaan apa untuk bela diri? Bila disoal, sudah pastilah musyrikin Quraisy akan mengatakan, kami tak cakap apa-apa. Kami tak cakap apa-apa, tapi dari bahasa badan, dari matanya, telah didapati mereka mencemuh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali riang gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat. Golongan yang sesat. Jadi dalam ayat ini menggambarkan bahawasanya ada juga situasi di mana golongan yang sesat menuduh golongan yang benar sebagai sesat. Sebagai sesat. Maka disebabkan itu kekuatan Islam adalah pada akhlak dan pada hujjah. Dan di dalam ayat yang lain pun Allah mengajar kita, fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu kata kami sesat, bagi hujah. Jom kita berdialog. Jom kita berdebat. Jom kita berbahas. Jadi disebabkan itu dalam ayat yang lain pula Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Maka debat merupakan budaya Islam dalam meningkatkan daya intelektual umatnya. Cuma malangnya hari ini umat Islam beragama dalam keadaan tidak ada hujah. Sebaliknya kita mengamalkan agama secara sentimen, menyebabkan kalau diperbahaskan secara hujah, ia akan dipandang serong. Sedangkan para Nabi dan Rasul dan para sahabat terdahulu champion. Bila disebutkan hujah, bila disebutkan mari kita berbahas, mereka lah orang yang ada nekat ke arah itu, kerana ajaran Islam yang diikuti oleh mereka berdiri di atas hujah ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan dengan simbol ataupun sentimen semata-mata. Baik. Yang kedua, mengganggu ajaran-ajarannya dengan menimbulkan syak wasangka. Ini disebutkan dalam istilah yang lain harakatut tashwih, iaitu menimbulkan syak wasangka, keraguan, serta menyebar dakwah-dakwah palsu di samping menyebarkan tuduhan-tuduhan dangkal terhadap ajaran dan batang tubuh baginda. Jadi tuduh ajaran Nabi ni tak betul, pada masa yang sama memperlekeh dan diskredit batang tubuh Nabi SAW. Jadi disebabkan itu, kalau kita tak setuju dengan orang, bengang dengan orang ke, kalau boleh kita perlu elakkan diri daripada menyerang peribadi orang itu. Cara ini mereka perbanyakkan agar orang awam tidak mendapat ruang untuk berfikir tentang dakwahnya. Jadi apa yang motif utama yang cuba dibuat oleh musyrikin Quraisy adalah jangan bagi masyarakat berfikir. Itu je. Itu sahaja. Kalau masyarakat berfikir, habislah kita. Sebab apa? Sebab kalau mereka ini benar-benar berfikir, mereka pasti akan ikut Muhammad. Mereka pasti akan ikut Muhammad. Jadi dakwah Nabi Muhammad ini memang dakwah yang merangsang orang berfikir. Sementara dakwah musyrikin Quraisy berusaha untuk memastikan orang tak berfikir. Jadi kadang-kadang hari ini kita pelik juga. Kita kata kita bawa Islam ataupun berdakwah, tapi tak kasih orang berfikir. Kita ikut sunnah siapa sebenarnya? Kalau ikut sunnah Nabi, kita bagi orang berfikir, dan kita tidak takut untuk
sama-sama berfikir, kerana ajaran Islam yang sebenar mesti menepati nilai-nilai rasional, apatah lagi dalam perbahasan ijtihad. Tapi hari ini jadi terbalik kan. Ini agenda siapa? Kalau kita bahas secara panjang, ini merupakan elemen-elemen yang masuk dalam institusi umat Islam, menyebabkan umat Islam tidak berfikir dan mengandaikan berfikir itu merupakan aktiviti yang menyesatkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah yang panjang, ini merupakan bawaan daripada orientalis yang berpengalaman mengkaji zaman gelap Eropah yang mengakibatkan kemunduran mereka, lantas mereka duplicate faktor-faktor kemunduran itu supaya dimasukkan dalam lunas-lunas beragama dalam kalangan orang Islam. Jadi dulu dakwah Nabi menyuruh orang berfikir, tapi hari ini jangan berfikir kan. Jadi ini merupakan usaha yang dibuat oleh musyrikin Quraisy, yang pasti jangan bagi orang berfikir. Yang pasti jangan bagi orang berfikir. Disebabkan itu saya tertarik dengan kata-kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, tok guru kepada Syekh Al-Qardawi. Dia katakan bahawasanya aku tidak bimbang, lebih kurang begitulah. Aku tidak bimbang orang yang sesat. Dia sesat tetapi dia ada kesanggupan untuk berfikir. Dia mahu berfikir. Kerana walaupun dia sesat sekarang, kalaulah dia berfikir secara adil, secara objektif, lama kelamaan dengan berfikirnya dia akan bertemu dengan kebenaran. Yang aku risaukan adalah orang yang berada di jalan yang benar tetapi dia enggan berfikir. Sekalipun hari ini dia berada di jalan yang benar, disebabkan dia malas berfikir, apabila datangnya fitnah, apabila datangnya ujian, kerana dia malas berfikir, lama kelamaan dia jadi sesat. Maka berfikir ini merupakan salah satu identiti ajaran Islam sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengulang-ulang la'allahum yatafakkarun afala tatafakkarun, yang meletakkan aktiviti berfikir itu dengan konotasi yang positif. Baik, cara ini mereka perbanyakkan agar orang awam tidak berfikir dalam ayat Al-Quran. Sebagai contoh, mereka katakan waqalu asatirul awwalin. Mereka berkata Al-Quran itu adalah cerita dongeng orang terdahulu. Jadi mereka memusuhi akal. Mereka memusuhi akal dan mereka memusuhi aktiviti berfikir. Pada masa yang sama, mereka cuba mengimagekan dakwah Nabi itu sebagai cerita-cerita sahaja. Jadi memang kenapa? Apakah motif cerita-cerita yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran? Kerana cerita-cerita itu membentuk kerangka berfikir. Kan? Cerita kaum terdahulu untuk mendidik tabiat kehidupan, untuk mengajar falsafah-falsafah kehidupan, untuk menjelaskan tabiat kesesatan itu bagaimana. Tetapi kerana musyrikin Quraisy ini jenis tak nak berfikir, bila Nabi cerita-cerita benda ni, mereka kata apa? Muhammad ni cerita apa? Cuba cerita terang. Ini cerita pasal Fir'aun lah, cerita pasal kaum Ad lah, cerita. Kamu nak kata ke kami, cerita cakap betul-betul lah, cakap terang. Mereka kalau boleh, mereka nak membentuk paradigma simplistik dalam kalangan masyarakat supaya tidak mahu berfikir dan supaya tidak mahu merenung. Jadi dalam ayat yang lain pun mereka katakan in hadza illa ifkun. Mereka katakan apa yang disebut oleh Muhammad ini tidak ada lain melainkan ia merupakan tuduhan-tuduhan palsu. Tuduhan-tuduhan palsu, dan kedatangan Muhammad ini mesti dihantar oleh orang lain untuk hancurkan kita. Mesti dihantar oleh orang lain untuk hancurkan kita. Mereka tuduh Nabi Muhammad ni ada agenda daripada luar.
Dan begitu juga mereka katakan innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya dia diajar oleh manusia. Dia bukan bawa mandat daripada Tuhan pun. Tapi Muhammad ni dia belajar atas mana-mana daripada pendeta ke apa. Kemudian dia claim dia jadi wakil Tuhan. Dan mereka memburukkan batang tubuh Nabi SAW. Bukan memburukkan batang tubuh, tetapi mempertikaikan kelayakan Nabi untuk membawa ajaran agama hanya semata-mata Nabi ini manusia. Mereka katakan mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq, kan? Mereka katakan rasul apa macam ni? Rasul apa macam ni? Dia makan macam kita, berjalan dekat pasar pun macam kita. Dia ni manusia biasa. Macam mana kita nak kata dia ni rasul, orang yang istimewa? Tak ada beza antara dia dengan kita. Jadi kalau kita fikirkan secara mudah, kan, kalau nak senang cerita, elok sahaja Allah lantik Nabi ni di kalangan malaikat, supaya orang nak bully pun susah. Dan orang nak mempelekehkan kedudukan dia pun susah sebab dia malaikat. Tapi kenapa Allah lantik para Nabi dan Rasul ini di kalangan bashar, di kalangan manusia? Dalam Al-Quran Allah katakan Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Bashar ini dalam pengistilahan Al-Quran bahasa Arab iaitu manusia biasa yang ada sifat-sifat manusia yang normal, yang biasa, ada perasaannya, ada sakitnya, kan? Jadi kenapa Allah lantik Nabi dan Rasul ini di kalangan manusia? Adalah untuk menggambarkan ajaran Islam ini layak dan mampu untuk dilaksanakan oleh manusia biasa. Jadi kita boleh faham bagaimana permainan propaganda mereka. Bila Nabi diutuskan dalam kalangan manusia biasa, mereka katakan, Muhammad ni manusia biasa. Tak layak nak bawa ajaran agama. Cuba kalau Nabi ni dilantik di kalangan malaikat. Dan Nabi yang malaikat itu mengajar ajaran Islam. Sudah pasti mereka akan cipta alasan, ajaran Islam ni kita tak mampu buat. Sebab apa? Kita manusia biasa. Malaikat tu boleh lah. Kita manusia biasa. Jadi antara hikmah kenapa Nabi dan Rasul dilantik dalam kalangan manusia biasa adalah untuk membuktikan ajaran Islam ini sememangnya layak dan mampu untuk dilaksanakan oleh manusia biasa yang disebutkan sebagai bashar. Disebutkan sebagai bashar. Jadi kalau kita perhatikan, alasan-alasan musyrikin Quraisy ini adalah alasan-alasan yang berbentuk falasi. Alasan-alasan yang berbentuk falasi untuk menolak dakwah Nabi SAW. Mereka tidak ada nilai objektif dalam berfikir. Mereka tidak ada keadilan dalam berfikir. Sebaliknya mereka menerapkan budaya anti berfikir dan anti akal. Sebaliknya mereka hanya menyuruh pengikut-pengikut mereka supaya ikut sentimen untuk membenci Nabi SAW dalam keadaan tidak ada hujjah. Jadi ini merupakan ada beberapa lagi taktik propaganda yang dibuat oleh musyrikin Quraisy dalam fasa awal dakwah Nabi SAW. Baik, jadi rasa sekadar itu sahaja untuk malam ini. Minta maaf 3 kali terputus, tapi tak apa, ada rakaman, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.